Kopi Bosian, kopi semua toko bagu. Izo edita Shajanis Pijon, mempai di uzo da BTTV Sodap Diti. Kita ke perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah hari ini. Kes positif baru COVID-19 di Sabah menurun buat hari ketiga berturut-turut dengan 283 kes dilaporkan hari ini berbanding 333 semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 33,111 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata 2 kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini. Kes kematian itu dilaporkan di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu, membabitkan seorang lelaki berusia 54 tahun. Satu lagi kes kematian dilaporkan di Hospital Tawau, melibatkan seorang wanita berusia 46 tahun. Ini menjadikan jumlah kumulatif kematian di Sabah meningkat kepada 239 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Pusat Tahanan Sementara Sibuga Sandakan sejak 2 Disember lalu ditamatkan esok sebagaimana yang dijadualkan. Manakala PKPD di Kampung Desa Bajau dan Kampung Dasar Baru Ladatu sejak 2 Disember lalu dilanjutkan 14 hari lagi sehingga 29 Disember ini. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dengan nasihat Pengarah Kesihatan Negeri telah bersetuju dan keputusan ini telah pun di-endorse atau dipersetujui oleh MKN yang bermesyuarat lewat petang tadi. Ya, ini bersetuju supaya PKPD di 2 lokaliti ini dilanjutkan lagi untuk tempoh 2 minggu. Kerana tahap risiko semasa penularan masih membimbangkan berikutan bilangan kes aktif yang masih tinggi. Saringan seterusnya akan dilaksanakan terhadap penduduk yang mempunyai jumlah sebanyak 4,934 orang. Butiran lokaliti tersebut adalah seperti berikut. Bilangan Kampung Dasar Baru, bilangan kes kumulatif 11. Kampung Desa Bajau, bilangan kes kumulatif 227. Yang aktif di Desa Baru 10 kes. Di Desa Bajau 217 kes. Jumlah saringan termasuk sampel ulangan di Kampung Dasar Baru 166. Di Kampung Desa Bajau 1,273. Dan bilangan saringan yang belum ada keputusan. Daripada saringan di Kampung Dasar Baru 150 sampel. Dan di Kampung Desa Bajau 1,010 sampel. Masidi berkata demikian semasa sidang media perkembangan semasa COVID-19 negeri Sabah di Kota Kinabalu lewat petang tadi. Katanya, daerah Tuaran mencatatkan kes tertinggi hari ini dengan 50 kes, kebanyakannya dari kluster Telipuk Ria. 434 pesakit telah pulih hari ini, manakala 2,143 pesakit sedang menerima rawatan. Daerah Pitas bertukar dari zon merah ke zon jingga. Sehingga hari ini, 100 kluster COVID-19 direkodkan di Sabah, di mana 58 masih aktif, manakala 42 telah ditamatkan. Hingga 14 Disember, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah telah merekodkan sejumlah 100 kluster COVID di Sabah. Sebanyak 58 kluster masih aktif dan 42 kluster telah ditamatkan. Bilangan kluster terbanyak ialah di Kota Kinabalu dengan 22 kluster. Diikuti oleh daerah Sandakan 18 kluster dan juga daerah Tawau 16 kluster.
Sehingga hari ini, 297,140 bakul makanan telah diagihkan. Kajian untuk mewujudkan lembah tenusu di Sabah sedang dilakukan. Kerajaan Sabah akan bekerjasama dengan Universiti Putra Malaysia bagi membantu menjalankan kajian, perancangan dan pembangunan bagi mewujudkan lembah tenusu di Keningau. Dalam perbincangan dua hala antara Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan dan universiti berkenaan, Khamis lalu Jeffrey mencadangkan untuk mewujudkan lembah tenusu di Tambunan. Lembah tenusu itu akan disokong dengan beberapa ladang satelit yang akan dibangunkan di kawasan Tanah Ragut berdekatan. Jeffrey yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan berkata Tambunan mempunyai rizab tanah ragut yang luas sekitar 22,500 ekar. Ini termasuk di Bingkor dan Liawan yang terletak berhampiran dengan Keningau. Beliau berharap projek pembangunan lembah tenusu itu akan dibangunkan secepat mungkin. Projek ini antara 5 lembah tenusu di bawah program pembangunan industri tenusu negara yang bertujuan meningkatkan sara diri pengeluaran susu segar menjelang 2025. Katanya UPM mempunyai kepakaran teknikal dalam membangunkan lembah tenusu menerusi pusat tenusu cemerlang. Malah, universiti itu juga telah berjaya menjalankan operasi ladang tenusu dengan kerjasama Farm Fresh Sdn Bhd untuk mengukuhkan kapasiti pengeluaran tenusu domestik. Kerjasama itu dilaksanakan melalui UPM dan Farm Fresh Dairy Farming Industry Centre of Excellence. Dalam pertemuan itu, Timbalan Naib Kansela UPM Datuk Dr. Zulkifli Idrus bersetuju menyediakan bantuan teknikal kepada Kerajaan Sabah bagi menjalankan kajian kebolehlaksanaan projek lembah tenusu di Sabah. Selain perbincangan mengenai lembah tenusu, pertemuan itu juga melihat kepada potensi kerjasama dalam menjalankan kajian kemungkinan membina kilang pulpa dan kertas di Sabah menggunakan spesies tumbuhan Hibiscus cannabinus. Tiada keperluan membangkitkan kebimbangan terhadap hak Sabah dan Sarawak. Tiada keperluan membangkitkan kebimbangan terhadap perkara mengenai hak kebebasan beragama, penguasaan tanah dan penghormatan adat istiadat rakyat Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Al-Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili berkata, hak itu akan terus dilindungi dan terjamin di bawah Perlembagaan Persekutuan. Hak itu juga dilindungi mengikut Undang-Undang Negeri Sabah dan Sarawak serta dasar berkaitan yang sedia ada. Jika terdapat penyalahgunaan kuasa yang menjejaskan kebebasan atau mengakibatkan tindakan zalim oleh mana-mana pihak ke atas hak-hak asas ini, perkara itu boleh dibawa ke meja perundangan dan pengadilan. Atau dibangkitkan di Parlimen atau Dewan Undangan Negeri untuk tindakan seterusnya. Maximus berkata demikian di Dewan Rakyat hari ini. Beliau menjawab soalan Lim Kit Siang, PH Iskandar Puteri mengenai jangka masa dan rancangan kerajaan untuk membentangkan janji-janji yang termaktub dalam Batu Sumpah Keningau. Mengulas lanjut, Ongkili berkata 3 janji yang tertera pada Batu Sumpah itu pada umumnya telah termaktub sebagai antara hak-hak yang dijamin bagi Sabah di bawah Perlembagaan Persekutuan. 3 janji itu ialah agama bebas dalam Sabah, tanah-tanah dalam Sabah dikuasai oleh Kerajaan Sabah serta adat istiadat anak rakyat Sabah dihormati dan dipelihara oleh kerajaan. Batu Sumpah Keningau merupakan monumen yang didirikan pemimpin tempatan pada 1964 mengikut kepercayaan sistem adat anak negeri Sabah di daerah Keningau setelah Sabah bersetuju menjadi rakan sekutu dalam pembentukan Malaysia. Kelewatan menerima arahan rasmi menyebabkan timbul kekeliruan dalam isu kutipan pembayaran bulanan unit kediaman bagi program perumahan rakyat PPR di negeri ini. Untuk rumah PPR dipapar, pembayaran yang telah dikutip bagi tempoh Oktober dan November akan dibawa ke hadapan bagi pembayaran bulan Januari dan Februari. Pegawai Eksekutif Majlis Daerah Papar Ahmad Jaluddin Abdul Karim berkata,
pihaknya sudah memaklumkan semua pengurusan PPR mengenai penangguhan pembayaran sewa bulanan rumah. Penangguhan itu bagi tempoh 3 bulan mulai Oktober hingga Disember. Menurut Ahmad Jaludin, pihaknya baru menerima arahan rasmi daripada kerajaan negeri mengenai penangguhan ini awal bulan ini. Oleh itu, mana-mana syarikat pengurusan yang telah mengutip sewa bagi bulan Oktober dan November, maka bayaran itu akan dibawa ke hadapan bagi bayaran sewa Januari dan Februari tahun depan. Beliau berkata, dalam tempoh 2 bulan sebelum ini, pengurusan masih mengutip sewa bulanan kerana belum menerima arahan rasmi yang bertulis. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Nor semasa sidang Dewan Undangan Negeri Sabah baru-baru ini mengumumkan penangguhan bayaran sewa rumah PPR untuk bulan Oktober hingga Disember. Datuk Seri Bung Mokhtar Radin dilantik sebagai pemangku Presiden SAFA. Ahli-ahli Majlis Tertinggi Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA hari ini sebulat suara melantik timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin sebagai pemangku Presiden SAFA yang baru. Keputusan itu dibuat dalam satu mesyuarat ahli Majlis Tertinggi SAFA di Kota Kinabalu hari ini. Mesyuarat dipengerusikan oleh Timbalan Presiden SAFA Datuk Abdul Rahman Zakaria yang memangku jawatan Presiden Persatuan berkenaan sebelum ini. Bercakap kepada pemberita selepas mesyuarat itu, Abdul Rahman berkata pelantikan Bung Mokhtar dilakukan selepas perbincangan kedua-dua pihak dilakukan sebelum ini. Beliau berkata pelantikan Bung Mokhtar diyakini dapat membawa SAFA maju ke hadapan. Tambahnya, Bung Mokhtar mempunyai pengalaman kerana pernah menjadi penaung pasukan bola sepak Velcra FC beberapa tahun lalu. Diminta mengulas mengenai Sabah FC, Abdul Rahman berkata Datuk Verdon Bahanda masih menjadi Ketua Pegawai Eksekutif pasukan berkenaan dan kerjasama itu berjalan lancar. Ketua dan Misomo Toko Vago.